Okay, macam JD kata pernah tinggal di Jepun. Betul bang. Right. So kat Jepun, adakah dia punya macam kepercayaan hantu dia sama macam kita, macam mana? Selama 6 tahun yang saya paling faham, mereka ni tidak percaya dengan hidup after life. Okay. So sebab mereka tak ada, orang sekarang dia dah tidak percaya pada agama. Okay. Mereka sudah tidak beragama. Yang kita kata Shinto lah, apa semua tu, Buddha tu semua, itu yang dulu. Dulu Orang moden sekarang mereka tak percaya pada agama. Dan dia orang sembahyang setahun sekali. Setahun sekali Tahun baru je dia orang sembahyang. Terus sikit lah daripada kawan-kawan kita yang sembahyang Jumaat je kan. Minggu sekali kan. Tahun sekali. Lepas tu bila mereka tak percaya dengan agama, membuatkan mereka tidak percaya kepada afterlife. Dan mereka tidak mempercaya dengan entity. Yes, itu jawapan saya. Dia punya tu Yes. kat Jepun tu maknanya dia orang tak percaya langsung Dia tak percaya langsung. Jadi bagi tak adalah, dia tak ada macam image macam hantu ke apa benda tu. Cuma daripada sejarah, daripada cerita-cerita sekeliling, memang adalah pasal macam kita dia panggil noroi. Noroi itu adalah sumpahan. Okay. Benda tu memang ada, memang dipercayai. Cuma tak bukan macam urban legend lah. Dia tak popular macam kita punya cerita, macam cerita-cerita hantu di Malaysia. Tak macam tu. Tak sebab kepercayaan mereka tak ada. Tapi macam di Jepun juga saya dapati kebanyakan dia punya tu macam kisah-kisah lama. Macam sebagai contoh lah yang menakutkan baru-baru ni, saya cerita pasal hutan dia. Yes, hutan Aokigahara. Yes. Untuk membunuh diri. Betul bang. Kan? Tapi kepercayaan tu dia macam dia berlalu macam tu je lah. Tapi antaranya juga macam saya saya baca saya dalam Jangan Tuk Lampu punya page, ada kisah pasal hantu dia ni. Dia macam hantu yang menghempap. Hantu yang Kanashibari. Yes. So dia ni memang begitu popular jugalah, dikatakan begitu popular di Jepun. Okey. Dan hantu empap ni pula dia jenis empap dia Kanashibari. Yes. Okey. Dia berbanding dengan negara lain, dia lumpuh ketika tidur atau dihimpit hantu guni. Dalam kepercayaan bangsa Melayu adalah perkara biasa di Jepun. Dan dengan anggaran 40% rakyat Jepun telah mengalami kejadian ini ketika sedang tidur. Yes. Kanashibari yang secara asalnya bermaksud untuk terikat pada logam. Ia dianggap satu fenomena yang terkenal di Jepun. Banyak pelok-pelok dan program TV di Jepun membicarakan topik ini, di mana kebanyakan akan menyalahkan Kanashibari ini atau roh-roh jahat yang meliar. Dari kanak-kanak hinggalah pelajar-pelajar kolej mereka mendahulu telah melihat hantu atau penceroboh datang ke bilik ketika mereka sedang tidur. Yes. Memang ni popular Kanashibari ni. Yes. Kebetulan saya ada kawan engineer seorang Jepun yang tinggal di Malaysia tahun 2008 2009 macam tu. Dia pernah bawa family dia ke Genting Highlands. Okay. Dan kan kita tahu Genting Highlands ada satu macam ada cottage yang a bit lama sikit tu kan. Mereka tinggal di situ dan dia mengalami Kanashibari ni. Dia cerita pada saya, memang mungkin bukan di Jepun sajalah, tapi cuma the mindset tu is still there. Walaupun di sini dia kena benda yang sama. So dia cerita macam benda tu lompat daripada suami dia ke isteri dia. Dan katanya masa dia cerita pada saya lah, dia cerita pada suami dia rasa tak boleh bergerak, tak boleh nafas semua. Lepas tu dia lompat dekat bini dia. Lepas tu dia nak elakkan daripada dia berdoa dia lah, berdoa cara dia. Sebab anak dia kat sebelah tu. Dia harap tak berjangkit dengan anak dia kan. Dan benda tu macam yalah, tak kacau budak-budak lah. Itu cerita orang Jepun tentang Malaysia. Tapi takut juga pasal Kanashibari ni, dia bukan macam kita punya hantu empap-empap tau. Dia naik dua kaki tu. Dia macam pijak kita tau. Dia dalam keadaan yang kaki berlipat, maknanya dia menggunakan lutut. Naik ke arah badan kita. Dia macam lompat macam tu. Dia maknanya dia tak nampak kaki lah, dia macam tu. Dia terus lutut je, bong, dia satu kali dia bagi. Itu yang bola lah, macam pemain bola Jepun tu lah. Dia slide. Dia slide macam tu kan. Dia macam pelik lah, takut kot macam tu kan. Jadi itu antara kisah yang terjadi di Jepun. Jadi mungkin kepada anda semua mungkin pernah mengalami. Okey, kita cerita pasal lokasi. Pernah tak macam JD sendiri pernah pergi satu lokasi tu, lokasi you pergi, tiba-tiba alih-alih you dah okey dah semua dengan orang family apa semua dah balik, tiba-tiba ada orang cerita benda tempat tu berhantu, seram ke? Pernah tak jadi ni tu? Pernah berlaku lah dengan saya masa saya di sekolah dulu. Di Taman Rekreasi Air Keruh. Okey. Tapi itu memang bukan balik kita baru diberitahu, tapi memang kita dikejutkan. Dikejutkan oleh entiti di situ. Entiti kat mana? Hantu dekat
di situ dia menjadi facilitator untuk junior di MRSM. MRSM Jasin. Sekarang nama Tun Ghaffar Bubble. Kebetulan tahun tu ada, bukan kebetulan lah, memang saya jadi facilitator kepada junior-junior. Dia ada 2 batch sebab dia orang ramai dalam 400. So 2 batch kita berorientasi di hutan air keruh tu. Hutan air keruh ni ada macam-macam lah. Ada dengan binatang haiwan-haiwan dia kan. Dia macam memang luas tempat tu. Malam pertama kami di situ, kita ada satu sesi burung hantu. Di mana semua fasiliti ni akan tunggu di setiap checkpoint. Kita bawa budak-budak daripada camping site ke luar, ke tempat macam parking bus di luar sana, dan mereka akan pulang seorang demi seorang ke kemah. So tugas kami adalah untuk mengelak mereka daripada sesat, dan kami cuma dibenarkan untuk bertanya nombor. Lain apa tak boleh tanya. So kami duduk jagalah setiap satu checkpoint 2 senior kan. So kami dalam gelap tu lah. Menakutkan juga sebenarnya. Yang balik tu pun takut seorang-seorang. Kita pun lagi takut kan. Lepas tu bila dia balik tu, kita cuma boleh tanya nama. Kalau kita nak, biasalah nak bergurau, nak sakat-sakat pada junior kan. Malam tu kita agak happy lah. Happy duduk sakat-sakat orang sana sini. Lepas tu kegembiraan kami tu sebenarnya mengundang rasa tidak puas hati entiti hutan. Makhluk tu lah. Shock sangat kau ni kami kan. Terlalu, yalah, buat macam kita dekat ni kan, dekat sekolah kan. Kacau-kacau, buat takutkan orang, segah sana sini. Padahal nak menutup kita punya ketakutan tu kan. Yalah. Habis grup tu, grup yang kedua datang. Grup kedua datang, ada satu pelajar ni, saya tak silap saya nombor 14. Dia ni memang famous lah. Dia famous sebab cerita tu lah. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey. Nombor 14. Kononnya dia ni ada di dua-dua batch. Dua-dua batch yang datang tu. Okey. Kononnya lah, ada orang saya tak perasan siapa. Tapi diceritakan dia ada di dua-dua batch. Dalam masa kita beratur ramai-ramai di masa kita checkpoint tu, checkpoint paling dekat dengan kemah tu, ataupun checkpoint paling last yang akan dijumpai oleh budak-budak ni tadi yang balik tu, dijaga oleh 2 orang perempuan. Alright. Padahal dia orang baru je keluar daripada kemah tu nak pergi ke campsite tu, tiba-tiba ada seorang perempuan balik. Okey. Walaupun jangka masa patut akan ada lama lagi untuk dia pulang, untuk seorang-seorang tu datang kan. Jadi seorang tu datang dulu. Seorang datang. Lalu depan budak perempuan ni, Kamariah dengan apa seorang lagi, saya tak ingat nama dia. Dia lalu dan dia tanya, "Adik, nombor berapa?" Dia tak cakap. Dia senyap. "Adik nak ke mana?" Dia senyap. Lepas tu dia jerit, "Stop." Dia suruh berhenti. Dia stop. Lepas tu cara budak Kamariah tu cerita pada saya pun jadi tegak bulu roma bang. Dia pusing, slow dia pusing muka dia menghadap budak-budak tu. Dia tanya, "Kamu nak pergi mana?" Dia kata, "Saya nak pulang ke tempat asal," dia cakap. Alamak. Boom, dia orang cabut 2 orang perempuan ni, terus pergi kat depan menangis-nangis. So nampak muka lah, nampak muka dia je. Budak ni wujud sebenarnya bang. Okey. So to cut the story short, budak ni dia bawa entiti luar masuk dalam tu. Dia ni ada jelas six sense, dia ada saka-saka lah. Kan. So dia bawa dan benda tu bergaduh. So malam tu memang hutan tu suram. Tapi kita tahu antara facilitator dengan cikgu kami tahu, tapi kami tak cerita pada budak-budak tu. Takut kan. Takut jadi hysteria. Malam tu kita ada campfire. Alamak. Satu grup ni dia buat lagu ulit mayang diulit. Aduh, dia panggil. Terus cikgu cakap stop. Malam tu kita orang kena berjaga pula. Saya punya lah panik malam tu. Tapi benda tu tak ada, sebab benda tu bukannya dia bawa entiti tu. Daripada ustaz saya bercerita pula, masa dia ajar budak ni baca Yasin, dia boleh ikut baca Yasin. Dia boleh ikut, tapi tangan dia pegang kayu, dia duduk tonyoh-tonyoh kat tanah. Lepas tu lawaknya ustaz ni, dia tanya apa? Dia kata, "Kamu orang mana?" Dia kata, ustaz ni orang Perlis. Perlis Indra Kayangan. So dia tanya, "Kamu orang mana?" Sambil saya baca tu, dia cakap, "Saya orang Kayangan," dia cakap. Lepas tu ustaz ni bergurau lah, sebab dia orang Perlis Indra Kayangan kan. Tak pernah pula saya jumpa, dia kata kan. Tu dah terjawab apa tau? "Nanti kita jumpalah." Alamak. Nanti kita jumpalah. Ustaz pun panik bang. Ustaz pun alamak, mesti budak ni kan. Itulah cerita di air keruh. Air keruh. Tapi benda-benda macam tu kadang-kadang kita memikirkan kembali saka-saka yang datang
Kadang-kadang kita bukan pengisap bang, saka Saka adalah perkataan dia ambil daripada pusaka sebenarnya. Pusaka. Jadi kalau nak bagi seram sikit, saka lah. Bukan saka English lah. Saka English pun ada juga kan. Pengisap kan. Itulah lebih kurang macam tu. Tapi kalau sebutkan pasal tu, kalau kita tengok sendiri dalam keadaan yang seorang budak, saya pernah jadi kejadian masa tu saya kat BTN, Biro Tata Negara. Di mana bang? Masa kita orang saya kena bukannya saya ada facilitator yang jaga kita orang. Kebetulan masa tu kena buat dekat Port Dickson masa tu. Port Dickson memang terkenal lah dengan dia kata kubur panjang lah apa semua. Kita jadi takut sebab kita seorang burung hantu, macam burung hantu juga, tapi kena jaga telur kita orang masa tu. Telur ayam. Okey. Jangan bagi pecah telur ni kan. Telur apa tadi? Okey. Kan. Jadi ada satu budak ni, ada satu minah ni kan. Dia kata saya tak boleh, dia kata. Tapi kita rasa macam kau ni tipu lah, kau takut sebenarnya kan. Kau cakap tak boleh lah, kau nampak hantu lah. Tapi betul tau, bila masa dia tu, dia kata saya tak boleh lalu kat kawasan-kawasan macam ni bang, saya akan nampak, dia kata. Dekat facilitator tu lah, dekat sini-sini kita orang. So masa saya ni sebagai seorang senior lah, budak ni saja memang tak nak kot kan. Memang orang kata macam alasan macam kita nak main bola, aku ni sakit jantung tak boleh main bola weh kan. Macam tu lah kan. Lari semua tak nak kan. So tapi betul dia bila masa yang paling teruk sekali tu, bila dia nampak benda tu, yalah kita melalui kubur-kubur, tinggalan kubur-kubur lama kan, dia jadi lain tau. Kita nampak dia tu lain. Dia macam tadi tu lah, macam perempuan tu dia punya image dia jadi macam, dia ni macam lain macam kan. Kita dapat rasa aura dia tu kan. Itu antara kisah saya, tapi memang begitu seram lah sebab kita seorang, tapi sebenarnya ada 2-3 orang sebenarnya dekat keliling kita pakai poncho hitam kan. Duk kacau-kacau kita balik batu lah, apalah semua ada kan. Tapi benda tu memang menakutkan lah bagi saya kan. Apatah lagi di tengah-tengah malam dalam hutan. Memang. Dan ada satu peristiwa yang berlaku kepada saya bila saya kena jaga 2 orang perempuan, kakak. Kakak tu memang jenis orang yang saling tak kenal lah. Saya terpaksa jaga kakak tu pasal ada satu ritual berlaku kat depan tu. Di mana ritual tersebut dilakukan untuk menghalau kes sampuk menyampuk ni kan. Jadi saya menyorok di sebalik pintu tu ada kaca, pintu kaca lah. Boleh nampak lah apa yang dia buat. Tapi saya berlindung di sebalik pintu sebab saya pun seorang menakut. Jadi saya dengan kakak tu cakap, relax kak. Kakak saya ada. Okey lah, tak apalah, bawa pada. Akak rasa tak takut lah. Okey, so pap. Tiba-tiba itulah, tanpa saya macam rasa macam betul ke kan. Tapi sedangkan diorang tak pernah kenal pun. Tiba-tiba diorang berjoget tau. Macam tarian Mak Yong tu. Klok, tak, tong, dia sama. Yang dua-dua tak kenal, dia sama keluar. Bunga dia sama. Koreografi dia sama kan. Belajar tang mana ni kan. Tak ada sempat tanya belajar tang mana. Saya cabut dulu lah kan. Kalau pocong-pocong kita tahulah. Kan. Lain macam tau. Dia punya tu dengan muka dia pandang kita dah lain. So masa tu dia keluar daripada pintu tu, saya pun lari. Saya dapat tengok juga dekat belakang tu, dia tengah berjoget sama tau. Dia punya kilas dia semua sama. Dah kenapa kakak ni kan. Kita buat video bang tu. Tak sempat. Tapi masa tu ada TV3. Tak ada handphone lagi. Masa tu tak ada handphone. Ada 3310. Balik dia boleh balik dia. Ya, yang kacau aku. Legend tu 33 Sepang. Okey, kejap lagi ada satu kisah juga berlaku di Jepun juga ni. Yes, ada bang. Namanya ialah kisah, awak ada kisah kat Jepun juga? Ada. Tapi ini satu kisah kat Jepun juga. Namanya ialah Rumah Himuro. Sebuah rumah Himuro yang terletak di negara Jepun. Dan mengapa hari ni kita cerita pasal Jepun? Kerana JD dah 6 tahun tinggal kat Jepun. Dia mungkin nak cerita kepada kita apa yang terjadi dekat Jepun sebenarnya. Jadi adat dan estetika mereka. Balik kepada cerita pasal sebuah rumah. Dia namakan sebagai Rumah Himuro. Saya tak tahu kat mana dia letaknya, tapi rumah ni memang dikatakan begitu berhantu, di mana terletak di Jepun. Keluarga Himuro adalah sebuah keluarga yang boleh dikatakan agak pelik kerana mereka melakukan ritual 50 tahun sekali dalam keadaan mencekik hingga mati. Itu yang diceritakan dalam satu dokumentasi, di mana adat yang pelik itu ialah melindung keluarga dari rumah dari anasi jahat. Jadi ritual cekik ini dijalankan selang 50 tahun untuk mengelakkan keluarga itu mendapat malang ataupun mendapat orang kata karma yang begitu buruk. Okey, tapi yang kat sini yang buruk sekali, saya rasa macam tidak berperikamanusiaan. Kerana apa? Kerana dia cekik hanya wanita je. Dia tidak mencekik lelaki.
Yang tukang cekik tu adalah lelaki mencekik seorang wanita. Dan wanita yang dicekik itu adalah anak yang dijaga, dibela, tak tahu dalam keluarga yang sama, dalam keadaan rahsia. Tidak dibagi tahu bahawa anak tu akan lahir. So anak tu yang akan dibela, akhirnya dia akan dijadikan bakar ritual tu. Korban tu. Jadi orang di Jepun menganggap itu sebagai tidak berperi kemanusiaan lah. Satu benda yang tidak mungkin. Dan sehingga pada satu hari dijadikan cerita kerana belas kasihannya orang dalam keluarga tu kepada bayi tersebut, kan, mereka terpaksa bergaduh untuk tidak, mungkin bayi tu comel agaknya, kan, bayi perempuan tu comel. So dia orang tak nak ritual tu berlaku ke atas bayi tersebut, dan dia bergaduh sesama sendiri. Dan akhirnya mereka berbunuhan sesama sendiri. Dan cerita ini diceritakan oleh bayi tersebut yang telah membesar. Jadi karma tu datang sebenarnya daripada berbelahan tu lah. Dan selepas kejadian tersebut tak ada apa-apa berlaku pun, dia kata, kepada bayi tersebut. Nama dan dia ada kini, mungkin Sadako ke bang? Tak ada Apa tu? Sadako. Sadako tu apa? Perempuan tu, nama budak tu tak ada. Bukan nama dia Sadako Tak ada nak nama tulis kat sini, kan. Kalau Sadako dia lah sebenarnya punca Sadako kematian mereka tu. Mungkin lah nama, tapi dia tak tulis kat sini Sadako. Dia kalau ada pun kat Malaysia ni Sadaqallahul Azim. So duku aku tahu lah. So duku. Okey, baik, itu antara kisah ritual yang berlaku di sebuah rumah Himuro. Sebuah keluarga yang boleh dikatakan dulu bahagia. Akhirnya ketakutan yang you cakap tadi, apa kita panggil, apa, satu macam curse tu, apa dalam bahasa Noroi. Di mana Noroi tu mungkin satu sumpahan untuk keluarga tersebut, kan. Pengalaman saya semasa ini cerita benar lah, kisah benar, yang membuatkan saya tak tutup lampu selama sebulan lah. Membuatkan saya Jangan tutup lampu. Memang kenalah dengan tema bang. Sebulan bang saya tidur tak tutup lampu. Sebab ini cerita kisah benar, memang lebih menakutkan daripada apa yang saya imagine lah. Cerita ni berlaku masa 2000 World Cup Korea Japan 2002 tak salah saya. Namanya 2002. Masa tu saya student tahun akhir. Kebetulan malam tu kami tengok perlawanan Jerman Amerika hari Jumaat malam. Saya ingat sangat-sangat hari tu. Kami bila di tahun 4, kalau masa sampai tahun 1, tahun 3 kami kena pergi kuliah. So kita akan jumpa kawan-kawan macam biasalah, kuliah macam biasa, duduk kelas, ambil kedatangan exam semua. Tahun 4 tu kita dah masuk ke dalam research year. Di mana kita ada projek sendiri. So kita boleh bergerak fleksibel untuk kita pergi ke research room tu. So maknanya kita dah jarang bersama ramai-ramai. Masing-masing bergerak dengan masa sendiri. So kita pun macam dah mula tak menghiraukan kawan-kawan punya pergerakan, sebab kita tahu masing-masing ada masa dia sendiri. Kemudian masa kami tengok bola malam tu, julung-julung kali kami dapat duduk bersama ramai-ramai. Ada satu phone call daripada kawan saya, nama dia Noro. Dia bukan Noroi, Noro. Dia ni kapten pasukan bola Jepun lah, orang Jepun. Orang Jepun. Dia call sebab saya dengan kawan saya, masa tu saya dengan ada seorang Tayama, Jepun juga, dengan siapa Saya dengan Tayama, dengan Onishi, dengan ada seorang lagi lah budak nama Shigeru. Kemudian kami tengah tengok ni, tiba-tiba Noro ni call, dia cakap, kau pergi check Onishi, cakap bahasa Jepun lah kan. Cakap bahasa Jepun, saya translate lah, siap. Kau pergi check budak Onishi ni duduk dekat rumah yang kami tengok bola tu, berselang 4 pintu. Sebab dia dah tak datang ke sekolah dalam seminggu. So kami tak suspect apa-apa pada mulanya. Sebab dia ada game bola weekend tu, hari Sabtu tu. Jadi Noro ni telefon, kau pergi check rumah dia, tengok dia tengah buat apa. Kata dia dah mampus, dia cakap kan. Kasut lah sikit kan. Kemudian si Tayama ni, tuan rumah yang kami tengok bola tadi ni, dia pergilah, ketuk pintu. Tak sampai 5 minit dia pulang, dia balik ke bilik tu tadi dengan muka yang pucat lesi. Kita tanya dia, asal kau? Dia kata, Onishi ga shinderu zo. Dia cakap macam tu kan. Maksud dia, si Onishi dah mati. Saya biasa kalau kita kawan-kawan bercerita, kita tahu bila orang tu berseloroh, kan, kita macam tahu lawak ke atau. Tapi ekspresi muka dia memang tak ada langsung seloroh dia dalam tu. Saya tahu benda tu real. Saya pun tergamam, terkedu. Kita pun tak ada petikai apa benda. Kita bangun terus pergi ke rumah yang Onishi tadi, buka pintu. Saya tak berani masuk, sampai saya tak lepas pun pintu rumah dia tu. Sebab saya tengok mayat dia, dia duduk bersila bersandarkan almari dengan baju tank top color putih.
tunduk, tangan dia macam orang tengah bersila ni, dengan tangan dia atas lutut, dan ada kesan darah atau muntah dekat baju dia yang dah kering. Warna coklat. Tapi bang, muka dia tu putih seputih-putihnya, urat dah hitam dah timbul. Wish, macam cerita seru. Itu kita rasa macam dalam movie, tapi saya tak rasa ada makeup dalam dunia ni boleh pergi that close. Memang dia mati dalam keadaan sakit. Dia menahan sakit ke macam mana saya tak tahu, tapi mayat dia dah mereput. Tapi dalam tak sampai seminggu. Saya tak berani pergi dekat. Saya tengok pada jauh, saya ingat lagi muka dia, saya ingat lagi rupa dia, sampai yang saya cakap tadi membuatkan saya tidur sebulan tak tutup lampu. Sebab terbayang-bayang. Yelah, badi tu nama dia. Sebab dia punya memang realistik punya muka dia, hantu dia punya hantu pula, dia punya mayat dia tu. So dia membunuh diri dia lah. Dia kami assume dia bunuh diri. Sebab sampai sudah kita tak tahu apa berlaku. Polis datang, polis ni rupanya taktik dia, polis yang lain-lain akan bertanya soalan yang sama pada orang yang sama. Contohnya kalau saya rasa marah lah malam tu, kita tengah sedih, kita tengah panik kan. Dia datang tanya soalan yang sama oleh individu yang berbeza. 2-3 polis ni datang pada kita, tanya dengan sopan santun tapi soalan yang sama. Kau tak ada komunikasi ke? Kita rasa kan. Tanya dia tanya soalan sama kat aku tengah panik, tengah sedih ni kan, kau tanya soalan macam ni. Rupanya dia memang nak dapatkan kita punya, ada foul play tak dalam tu. Dia nak dapatkan kita punya, apa dia panggil tu, congruent tu kan. Jawapan kita kena sama. So dia boleh tak ada suspect kita kan. Budak ni lain macam jawapan dia kan. Itu salah satu taktik dia lah. Taktik polis dia lah. Tapi malam tu kita pergi balai, dia buka phone Mamat ni, walaupun berkunci, tak pernah berkunci sebelum ni. Berkunci password 4 tu kan. Dia crack lah dalam 10,000 possibilities, dia buka nombor combination kan. Dapatlah polis kira kan. Dia ada sebut nama seorang perempuan ni yang kita orang tak pernah dengar. Dia tanya, ada tak siapa-siapa di sini yang kenal nama Sipolan ni? Dia tak nak sebut nama tu lah, nama tu agak menghantui saya lagi lah. Ada tak kenal? Semua orang tak pernah kenal nama perempuan tu. Sebab kita tahu kawan-kawan kita yang rapat ni, girlfriend dia ke, siapa ke, kita tahu. Tapi nama ni tak pernah wujud. Kita tak pernah dengar nama ni. Tapi kita assume nama tu muncul banyak kali dalam perbualan ataupun phone call yang dalam phone tadi tu. Itu saja clue yang kami ada sampai sekarang. So kita tak tahu apa cerita, Fras ke, apa ke. Sebab masa kita diberitahu oleh polis, orang Jepun ni bersopan santun jalan raya. Dalam 110 juta manusia dia, setahun hanya 10,000 je mati aksiden. Yes. Tapi 30,000 orang mati bunuh diri setahun, setiap tahun. Itu memang standard lah. 30,000. Yang kita cerita tadi pasal orang nak bunuh diri dalam hutan, Aokigahara, dekat kaki gunung Fuji Aokigahara. Hutan dia pun memang menyeramkan, saya tengok kan. So itulah dia. Saya pun kita pergi ke funeral dia, open casket. Semua orang bila tengok mayat dia, orang akan cakap perkataan macam ni lah, cakap, aitu no kawa obake mitai da ne. Apa makna tu? Muka dia macam hantu kan. Lama. Mayat dia pun macam hantu bang. Banyak orang mati bunuh diri ni punya seksa dia, saya pun nampak dekat muka dia. Saya rasa memang, saya tak tahulah macam betapa seksanya dia. Tapi untuk buatkan kami tersenyum, kami tengok gambar dia, gambar mendiang ni di atas tu, gambar senyum dia tu, dengan lagu Green Day yang dia dimainkan oleh keluarga dia. Itu dua benda yang buatkan kami rasa, kami ingat balik siapa dia. Dia seorang yang gembira, senyum, bagus belajar, tak ada masalah. Tak tahu pun apa yang berlaku di sebalik hati dia. Rupanya dia simpan sesuatu, kita tak tahu. Kan? Sebab kat sana antara benda yang, yelah kat Jepun kan, benda yang ni sikit, dia akan fikir satu, sengkat. Dia fikir sengkat, dia akan bunuh diri. Sebab dia tak ada agama. Dia tak ada agama, katakan dia kena buang kerja, dia tak ada siapa nak tolong dia dah. Sebab tu bila saya bincang pasal agama, dia rasa dia tahu kenapa agama ni banyak menyelamatkan orang kita. Jarang kita dengar orang Islam mati bunuh diri. Jahat kita macam mana pun, kita tahu syurga neraka. Dan kalau kita sedih macam mana pun, kita tahu ada satu entiti lebih besar yang boleh bantu kita selain pada manusia kan. Bagi dia orang tak ada benda tu. Sebab tu dia orang rasa patut dia, bila saya tengok ada satu video di mana diperdengarkan ayat suci Al-Quran kepada orang-orang Jepun, diorang macam tiba-tiba macam tersentak, macam
Dia kata it's harmoni bagi dia. Macam dia fikir benda tu macam agak macam di luar jangkaan dia lah, macam tu kan pemikiran dia. Right. Macam tadi you cerita pasal sebuah hotel. Kita jangan sebut hotel kat mana, tapi di selatan tanah air. Selatan tanah air. Memang begitu popular hotel tu memang. Oi, saya ingat kan lepas saya kena malam tu baru saya Google tengok betul. Saya tak tahu bang. Saya tak tahu. Lepas tu baru saya cakap saya ingatkan mainan lah. Memang betul lah mainan, tapi adalah dia punya urban legend dekat situ kan. Dia setiap hotel tu ada di situ. Kadang-kadang sebab kita tak tahu. Kadang sebuah bilik hotel bagi contoh kadang-kadang 4 tahun 5 tahun baru buka. Kebetulan hari tu pula orang ramai. Yes. Kebetulan kita pula datang masa tu. Alamak. Kan? So bilik yang 4 tahun yang tak pernah buka, tiba-tiba dibuka. Cik, sebab bilik sama je kan. Tiba-tiba alih-alih bam. Ada satu kes yang berlaku di belah utara. Dah masuk dah ni semua dah landing apa semua, balik bam, tiba-tiba ada orang cakap tu bekas hospital. Alamak. Kan. Lagi tak pening kepala kan. Tak kita duduk di tempat rumah mayat ke apa, mana tahu kan. Itu kadang-kadang menakutkan. Suster ngesot kan. Suster ngesot di bawah kita tengah gigit kaki kita. Alamak kan. Risau juga babe. Tapi macam kat hotel tu kan, apa yang you alami sebenarnya? Kami pun mungkin silap sebab tak bersih malam tu kot. Boleh ke saya guna ayat tak bersih? Tak apalah. Orang faham lah. Jadi mungkin tidur dalam keadaan tak bersih tu salah satu yang mengundang tu lah. Lepas tu saya tengok isteri saya macam dia mengigau. Lepas tu dia macam sesak nafas. Dia macam bergelut. Dengan sesuatu. Saya bergelut. Jarang-jarang lah. Biasanya saya selalu mengigau. Kita bawa cerita siang ke malam kan. Tapi saya kejut lah. Saya kejut suruh bangun. Dia punyalah menangis. Sebab katanya masa tu dia tengah bergelut dengan satu entiti yang berupa seorang wanita. Mana yang ada penunggu dalam bilik tu? Yes. Macam mana kebetulan dia benda tu macam match pula dengan dalam mimpi dan macam dengan real life tu. Sebab apa yang dia berlaku, dia cerita dalam mimpi. Tapi saya pun bermimpi benda yang similar. Lebih kurang seakan-akan lah. Saya mimpi seorang perempuan dalam mimpi saya juga. Cuma bezanya dia dalam mimpi saya dia tak agresif. Wanita dalam mimpi saya tu dia lebih kepada seduktif. Sedaptif ke sedaktif? Dua-dua boleh bang. Sedaptif tu kalau kita akur kepada perkataan sedaktif tadi tu kan, itu menjadi sedaptif kan. Tapi saya tidaklah sebab saya seorang yang setia jadi loyalty. Keluar radio ni kena cakap sikit lah kan. Setiatif lah. So mungkin benda yang sama dalam mimpi yang berbeza. So dekat sana dia fight, dia berlawan. Mana dia nak ngorat kau ni sebenarnya. Mungkinlah dia ada minat kepada seseorang, suami orang kan. Entiti ni dia minat suami orang. Daripada Sabah datang jauh kan. Ini yang minat suami orang bang. Yang sana minat. Jadi masa tu terjadinya fight tu lah. Dia fight. Saya kejut. Dia bangun, saya kenapa? Dia menangis. Dia mimpi dia tengah bertarik bergelut lah. Tapi dia punya description dia lain. Perempuan tu macam biasalah, yang baju putih ke semua tu lah. Saya pun cakap kebetulan I had a similar dream dengan perempuan yang, tapi dia tak agresif. So jadi itu yang berlaku lah. Tapi tak ada perbawakan tu sampai ke rumah ke? Tak ada bang. Cuma tiba-tiba jadi murung ke apa tak ada? Sebab benda tu mungkin kat situ je. Biasa macam cerita Himuro tadi lah, dia tinggal kat tempat dia je kan. Yelah. Kita masuk tempat dia kan. Macam saya pula kalau di sebuah masuk ke tempat yang asing, hotel macam tu, saya tak adalah bergelut ke apa. Saya akan dengar bunyi macam kucing kan. Kalau tempat tu macam agak menyeramkan bagi saya lah, saya akan dengar bunyi kucing macam tu. Walaupun saya duduk tinggi tingkat macam mana pun, kalau juga tempat tu macam agak menyeramkan saya, macam saya akan dengar bunyi kucing tu. Bunyi tu masa tengah tidur. Pusi lah cakap orang putih So saya terbangun, saya akan rasa macam ni ada something wrong kat sini dengan tempat ni. Dia beri tanda macam tu lah. Abang bawa lahir tahun apa? Tahun kucing? Tak tahulah tahun apa. Lupa nak tengok tahun apa. Tahun kucing. Takut salah sebut dengan bunyi lain tahun ni kan. Kalau sebut pasal benda tadi, hotel tadi lah, mungkin ada pantang larang di sini untuk family you. Betul. Saya rasa sebab
hotel ni yang lama-lama kita pun tahu, masuk pun bau dia punya furniture pun kita tahu lama. Tahu kan. Macam orang tua-tua cakap lah, masuk tempat orang ni kena sopan santun lah, berhormat lah. So maknanya antara pelajaran-pelajarannya kita kena bersih. Tak kisahlah apa aktiviti kita malam tu, kena bersih. Dia macam tu. Kena bersih. Hormat lah kan. Hormat. Yes. Jangan jerit-jerit sangat. Jangan over excited kan. Nampak orang. Jangan over. Okay. Ya, bawa hari naik sudah kan. Jadi macam itu antara tu lah, you punya pantang larang lah kalau pergi ke hotel. Tapi ada setengah orang, macam saya selalu bagi tahu kepada orang lain, kalau pergi ke hotel mana-mana, tak kisah ke lah, tempat penginapan mana-mana, kalau anda seorang di hotel tersebut, anda kena sepahkan katil sebelah, mana menunjukkan bahawasanya anda wujud dekat situ. Itu antara ni lah kan. Tapi memang itu yang dipraktikan untuk backpacker pun semua macam tu. Kalau you ada katil lagi sebelah kosong tu, better you letak baju-baju you bagi sepah-sepah sikit kan. Bukan maknanya sepahkan angkat kat tilam apa semua kan. Bagi tahu macam ada orang lah. Macam ada orang kan. Sebab selalunya terjadi macam kes yang pernah saya tengok, saya dengar. Macam kes tiba-tiba you tengah tidur sebelah tu, katil ada satu lagi katil bujang. Tiba belekuk macam ada orang tengah duduk sebelah. Member tidur macam ni kan, menghadap pula katil tu. Alamak. Memang alamak, siapa pula ni kan. Dia jadi masalah kat situ lah. Tapi senang kan nak tipu hantu kan. Kita selerakkan je dia, macam dia tak nampak je kan? Kena pula yang jenis pengemas ni. Serak-serak esok bangun pagi dah kemas. Itu bukan hantu. Tapi betul lah, itu antara pantang larang. Tak tahulah betul ke atau tidak, tapi itu yang selalu yang disebut-sebut kan, disebut-sebut oleh. Tapi konsep 40 hari tempat tu tak berpenghuni tu abang percaya ke? Abang rasa saya percaya pada 4 hari. 4 je? 4 hari. Kalau tak saya you pergi balik kampung, rumah you tinggal, you akan rasa lain. 4 hari 4 hari. 40 Bukan 40 kan. Masing-masing ada cakap 40 hari, ada 30 hari. Ada benda lain akan datang. Tapi 4 hari tu sebenarnya, konsep 4 hari tu sebenarnya, kalau tak percaya you tinggalkan rumah you 4 hari, cukup. You tengok ada something wrong akan jadi rumah you. Dan kadang-kadang dalam masa seminggu you tinggalkan rumah you akan nampak sesuatu yang murung kat rumah tu. Kan? Memang betul terjadi. Sebab saya ada satu rumah di area PD lah. Kan? Jadi setelah kematian arwah mak saya, bapak saya berpindah rumah lain. Jadi kita biarkan rumah tu. Selalunya kalau kita balik rumah tu, dia akan jadi satu benda yang lain. You akan nampak lain rumah tu. Tapi bila ketiadaan semua tu, kita balik sesekali seminggu, 2 minggu je tu, kita nampak rumah tu seakan-akan macam murung, macam sedih rumah tu. Macam gelap, suram, macam tu kan. Dia jadi macam tu. Dan kadang-kadang kita pula rasa takut. Ni rumah aku ni, aku besar kat sini kan. Kita jadi rasa takut. Allahu a'lam lah, saya kurang pasti pasal benda tu. Tapi itu yang pernah terjadi lah. Baik, kita dah di penghujung ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk berkongsi tentang kisah-kisah seram. Jadi kita dah kenal sebenarnya lama dah sebenarnya. Kan? Sejak daripada Jepun dulu. Yes. Buat Ringo. Apple. Ringo tu Apple maksud dia.